merupakan contoh soalan hukum linear. Okey, dalam soalan ni kita diberi satu rajah. Maksudnya rajah ni bukan hubungan linear. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X. Y melawan X. Diberi pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX. Maksudnya dekat sini, ni Y, pasti dia Y kan? Maksudnya memang persamaan ini mewakili graf yang diberi. Okey. Hubungan dengan keadaan hubungan ni A dan B ialah pemalar. Okey, cari nilai A dan B. Okey, bila macam ni persamaan ini mewakili graf yang diberi, jadi apa yang kita nak buat, nak cari nilai A dan B yang pemalar ni, just senanglah, masukkan sahaja nilai X dan Y ni ke dalam persamaan yang diberi. Okay. Kita ada dua titik koordinat kan, X dan Y. Okay, mari kita cuba tengok. Okay, Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX. Okay, untuk titik yang pertama cikgu ambil 2, 6. Maksudnya X dengan Y kan. Jadi Y kita ialah 6 sama dengan A. X kita ialah 2 tambah B 2. Kemudian kita akan dapat 6 sama dengan 8A tambah 2B lah kan. Okay, nanti permudahkan dia untuk senang lah kan. 3 sama dengan 4A tambah B. Ini persamaan pertama kita. Okay, bagi titik yang kedua, 4, 108 X dan Y kita gantikan dalam persamaan. Maksudnya 108 sama dengan A 4 kuasa 3 tambah B 4. Kita akan dapat 108 sama dengan 64A tambah 4B. Pemudahkan dia, kita akan bahagi dengan 4. Bila bagi dengan 4, sini kita akan dapat 27 sama dengan 16A dan tambah dengan B. Ini persamaan kedua kita. Jadi kita dah dapat dua persamaan serentak. Jadi nak dapatkan nilai A dan B, 2 tolak 1. 1 tolak 2 pun boleh. Tapi nanti dapat negatif lah. Dapat negatif nanti. Tapi nilai akan dapat sama lah. Mana-mana boleh. So 27 sama dengan 16A tambah B tolak dengan 3 sama dengan 4A tambah B. B dengan B akan hapus. So 27 tolak 3, kita akan dapat 24 sama dengan 12A. Itu A kita sama dengan 24 bahagi 12 ialah 2. Bila kita dah dapat A, kita boleh gantikan saja A ni dalam mana-mana persamaan yang kita nak. 1 boleh, 2 pun boleh. Biasanya kita ambil nilai yang kecil lah, lagi mudah kan. Jadi cikgu ambil yang pertama. Yang pertama tadi 4A tambah B sama dengan 3. Cikgu susun balik. Jadi 4A, A kita ialah 2. 4 darab 2 ialah 8. 8 tambah B sama dengan 3. So B sama dengan 3 tolak 8 dapat negatif 5. Okey. Okay, bila kita dah dapat dua-dua nilai A dengan B, nilai-nilai pemalar tu kita masukkan dalam persamaan yang asal ni lah. Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX ni. Kenapa kita nak masukkan? Sebab ada soalan B ni, dia minta kita ungkapkan persamaan lengkung itu dalam bentuk linear. Okey. Dan lakarkan graf garis lurus itu. Maksudnya ada lagi rentetan daripada soalan tersebut, daripada soalan A. Dia minta kita daripada persamaan yang bukan linear ini, bentukkan dia kepada linear. Okey, mari kita masukkan soalan B. Daripada Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 5X. Okay, nak bentukkan dia
menjadi hubungan linear, kita tak boleh ada 2x dekat sini kan, ada 2 sebutan x di situ. So kita boleh pilih mana nak hapuskan x yang mana satu, x kuasa 3 ataupun x, tapi cikgu nak hapuskan x sahaja. Jadi cikgu akan bahagikan dengan x. Bagi x, bagi x, bagi dengan x. So sini hilanglah x dia. Ini x dia tinggal 2. Kita akan dapat y per x sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5. Maka y per x ialah y kita, 2 ialah m, x kuasa 2 ialah x, dan c kita ialah negatif 5. Jadi bolehlah kita lakarkan graf garis lurus. Macam mana nak lakarkan? Macam ni lah. Tak apalah merah pun kan. Okay, cikgu tukar balik. Okay. Bila first kali tengok, dia punya m ialah positif dan dia punya lintasan y ialah negatif 5. Okay, jadi kita pun boleh buat macam ni. Negatif 5 maksudnya mestilah di bawah kosong. Kat sini negatif 5. Lepas tu paksi dia apa? Paksi dia x tu adalah x kuasa 2. So kita kena tulis x kuasa 2. Jangan tulis x saja. Okay, lepas tu dia punya y tu apa? Y tu adalah y per x. Okay. Lebih elok lagi letakkan paksi y kita dekat paksi x kita. So, macam mana nak dapat paksi x? Paksi x kita akan dapat bila y kita kosong kan. Bila y kita kosong maksudnya macam ni y sama dengan mx tambah c kan. Okey. Y kita kosong, m kita 2, x kita tak tahu, tolak 5. Maksudnya dekat sini kita akan dapat x kita sama dengan 5 per 2. Betul? Dekat sini 5 per 2. Yang ni adalah lakaran kita. Boleh Soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan memplot XY melawan X kuasa 2. Diberi bahawa pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan HY sama dengan K per X tambah X. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar, cari nilai H dan K. Dekat sini kita perhatikan persamaan dengan graf. Persamaan yang diberi ialah hubungan yang bukan linear, betul tak? Bukan linear dekat sini. Dekat graf tu dia dah linearkan dia punya x kita ni. Kita punya x tu ialah x kuasa 2 dan kita punya y besar ni ialah x, y. Sedangkan ni linear lah. Graf kita ni linear. Tapi hubungan yang diberi ni bukan linear. Kalau tak tahu linear tak linear pun kita boleh tengok je dekat paksi dia sama ke tak sama. Paksi dia tak sama kan. Jadi maksudnya persamaan dia ni bukan linear lah. Yang dia graf ni confirm linear sebab dah memang garis lurus. Okey. Bila kita diberi graf linear ni dan ada pula 2 titik dekat sini je, nanti kita memang terus patutnya boleh terus imagine lah, kita memang akan cari M lah. Okey, cari M, tapi tak apa, nanti dulu. Kita tengok yang ni dulu. Yang dia punya persamaan ni HY sama dengan K per X tambah X. So, apa kita punya clue untuk menukar hubungan bukan linear ni kepada hubungan linear? Kita tengok pada paksi Y dia. Paksi Y dia ialah XY. Dekat sini Y sahaja tapi ada H pula tu kan. Jadi kita tak nak. Kita nak jadikan dia XY sahaja. Jadi apa kita buat ialah untuk jadikan dia XY kita akan darab dengan X, betul tak? So akan jadi XY tapi ada H. H tu kacau. Jadi kita akan bahagikan dia dengan H. Bila dah bagi dengan H, maka H boleh dihapuskan macam tu kan. Jadi XY lah tu. Jadi keseluruhan persamaan pun kita kena darab dengan X dan bahagi dengan H jugalah maksudnya. Dekat sini kita akan darab dengan X dan bahagi dengan H. Yang ni pun sama. Darab dengan X bahagi dengan H.
H. So, apa yang akan terhasil? X, Y sama dengan X dengan X ni potong, jadi K per H tambah X kuasa 2. Okay. Bila ada pecahan ni, biasanya kita akan asingkan dia supaya yang ada X lah, supaya kita boleh identify dia punya M dengan X. So, daripada sini kita boleh kenal pasti ni kita punya Y sama tak dengan C. XY sama kan? So betul. Dan kita punya C, ini kita punya M, ini kita punya ini kita punya X. Yang ada sebutan X tu X lah. Ini kita punya M. Okey. MX. Jadi X itu X kuasa 2, betul lah. Okey. Jadi maksudnya persamaan kita ni dah betul. So susun baliklah kalau rasa macam confused tu, susun balik. Jadi X, Y sama dengan 1 per H X kuasa 2 tambah K per H. Okey. Berbalik kepada graf kita tadi, cikgu cakap bila kita dapat graf linear macam ni, ada pula 2 titik kan. 2 titik senang je kita cari dia punya M terlebih dahulu. Nak cari M ialah titik kedua tolak titik pertama kan. 4 tolak 3, 5 tolak 2. So 5 tolak 2. Maka kita akan dapat 1 per 3. M kita ialah 1 per 3. Maka kita boleh bandingkan dengan M yang di sini. M kita 1 per H kan. Bandingkan M. So, kita punya M sepatutnya 1 per H. Dan dalam bentuk nilai kita dapat 1 per 3. Maksudnya H kita ialah, bila kita bandingkan H kita ialah 3 lah. Okey. Oleh itu H kita ialah 3. Kita dah dapat nilai H kita. Sekarang kita nak cari nilai C, betul tak? Cari nilai C kita ni. So sama ada sebenarnya kita nak tadi ni kita nak gantikan dua-dua titik ke dalam persamaan pun boleh sebenarnya. Bila kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat persamaan serentak ke macam itulah. Okey, tapi yang ni cikgu masukkan kita bandingkan nilai M pun senang juga, dah dapat nilai H. Okay, katakan ni kita punya ni kan MX tambah C. So M kita tadi ialah 1 per 3, betul? Y kita gunakan titik 2, 3. Cikgu ambil titik 2, 3. Cikgu suka ambil titik yang kecil. Y kita ialah 3. M kita ialah 1 per 3. Okay. X kita ialah 2 tambah C. Okey, jadi C kita apa nilainya? 3 tolak 2 per 3. 3 tolak 2 per 3 dapat 7 per 3. Dan kita kena bandingkan dengan kita punya C kat sini. C kita ialah K per H kan? Oleh itu K per H ataupun H kita dah ada K per 3, betul? Sama dengan 7 per 3. Jadi apa ya nilai K kita? Menggunakan perbandingan, cikgu suka gunakan perbandingan. K sama dengan 7. Okey, kita dah tengok contoh yang pertama tadi, cara penyelesaian yang pertama. Cikgu tunjukkan satu lagi cara penyelesaian yang boleh you all follow. Tak kisah mana-mana pun boleh sebenarnya, ikut mana kegemaran. Cikgu gunakan cara yang macam contoh yang mula-mula tadi, cara persamaan serentak. Maksudnya kita gunakan persamaan yang kita ada tu, persamaan linear kita. Okey. Persamaan linear kita ialah X, Y sama dengan 1 per H X kuasa 2 tambah K per H kan.
Kalau kita perhatikan dua-dua ni bawah dia H, betul tak? Sebenarnya kita boleh combine. Kejap lagi cikgu combine kan, cikgu tunjuk Okay, titik pertama kita ada 2, 3. Cikgu letak 2, 3 kat sini. Ini dia punya persamaan. Tengok So ini kita punya X, ini kita punya Y, betul tak? Ini kita punya, cikgu colourkan dia dengan warna merah nak bagi nampak. Ini kita punya Y, ini kita punya X. Maksudnya kita akan gantikan dia sebagai satu nilai terus, Y dengan X. Ni X kita, ini Y kita. Jangan buat nanti X, Y, you all buat darab X darab Y pula, 2 darab 3. Salah, okey. Maksudnya kita kena gunakan persamaan yang satu nilai. So, Y kita ialah 3. Maksudnya kita akan ganti dia macam ni. 3 sama dengan 1 per H. X kita ialah 2. 2. Dan tambah dengan K per H. Ni sebenarnya. Okay. So, H dengan H ni kan sama. 2 tambah K per H sebenarnya macam ni lah. Okay, jadi H ni buat sebelah. 3H sama dengan 2 tambah K, jadi 1 persamaan pertama. Ambil titik yang kedua. 5, 4. 5, 4. So, X dengan Y kita lah. Y kita ialah 4 sama dengan cikgu terus masukkan dia macam ni 5 tambah K per H. So 4H sama dengan 5 tambah K. Ini persamaan ke 2. So apa kita buat? 2 tolak 1. So, 2 tolak 1. Mana nak letak lagi ni? Cikgu letak kat sini dah sempit. 2 tolak 1 maksudnya 4H sama dengan 5 tambah K tolak 3H sama dengan 2 tambah K. K dengan K terhapus. 4H tolak 3H ialah H sama dengan 3. So dapatlah persamaan kita ni. Daripada persamaan ni kita dapat H sama dengan 3. Sama tak? Sama. Bila kita dapat H sama dengan 3, gantikan dalam mana-mana. Nak ganti dalam 2 pun boleh. Nak ganti dalam 1 pun boleh. Okay, let's. Mana cikgu nak tulis ni? Cikgu gunakan dalam 1 ganti dalam 1. 3. H kita ialah 3 sama dengan 2 tambah K. Okay, 9 tolak 2 sama dengan 7. So, K kita sama dengan 7. Dapat? Sama juga. So, boleh pilih mana-mana cara pun yang you all suka.